Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton Hey Shadows Channel. Aku harap korang semua dalam keadaan baik-baik belaka. Dan kepada korang yang masih baru di channel aku mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows Channel, di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan jenayah / tragedi yang pernah berlaku atau bakal berlaku di dunia kita ini. Alright guys, so sebelum aku mulakan kisah aku pada hari ini, aku ingin mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran ke atas ilahi atas kejayaan channel aku, di mana sekarang aku telah berjaya mencapai 2000 subscribers. Alhamdulillah. Kesemua kejayaan ini juga tak boleh berlaku tanpa sokongan daripada semua subscribers aku yang dah tolong like, tolong share, komen pendapat korang dan macam-macam lagi lah. Kejayaan aku bukanlah daripada aku, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga korang yang sentiasa support aku dari hari pertama aku mulakan channel aku sampailah ke hari ini. Alright, and insyaAllah selagi aku boleh, aku akan sentiasa perbaiki lagi konten aku dan bermacam-macam lagi lah untuk menceritakan segala kisah seram, kisah sihir lah, apa semualah, untuk menghiburkan korang di kala korang dalam keboringan katanya. Alright. Okay, so pada malam ini aku akan berkongsikan satu lagi kisah berkenaan kisah sihir atau yang berkenaan yang sama dengannya lah, lebih kurang macam tu. Alright, so seperti yang korang tahu ataupun yang mana yang korang tak tahu lagi, di Hey Shadows Channel aku ada satu segmen khas di mana aku berkongsikan dengan korang kisah sihir yang pernah terjadi atas dasar kepentingan diri sendiri. So pada hari ini aku akan berkongsikan dengan korang satu kisah berkenaan keluarga Mazlan, di mana disebabkan Mazlan dan isterinya terlalu sibuk, hal ehwal rumah dan anak-anak sering tak terurus. Lalu untuk menjaga hal ehwal rumah ni, Mazlan pun mencarilah orang gaji. Namun segalanya bakal berubah buat keluarga Mazlan dan ia akan menjadi satu pengalaman yang amat menyeramkan buat Mazlan dan keluarganya. So, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah sihir pada malam ini. Let's go. Mazlan merupakan seorang pegawai yang berpangkat besar di sebuah syarikat, sama seperti isterinya Julia. So disebabkan kedua mereka berpangkat besar, semestinya tanggungjawab diorang pun besarlah cerita dia. Hampir setiap hari mereka berdua akan balik lambat. And Mazlan dan Julia ni juga dikurniakan dua orang anak, seorang bernama Syam dan seorang lagi bernama Ridwan. So selama ni kedua orang anak mereka dijaga oleh ibu si Mazlan. Namun hari yang tak disangkakan tiba apabila ibu si Mazlan ni meninggal, dan selepas itu Mazlan hanya berharapkan anaknya yang sulung si Syam ni yang berumur 14 tahun untuk menjaga adiknya Ridwan yang masih lagi berumur 8 tahun. And bagi Syam pada umur macam tu memang banyak benda lah dia kena korbankan, dari segi keluar bermain, buat kerja rumah kan, sebab sibuk untuk jaga adik dia. And disebabkan Mazlan ni kesian lah kat si Syam ni, lalu Mazlan dan juga Julia berbincang untuk mendapatkan orang gaji untuk menguruskan rumah pada waktu yang sama boleh jaga dua orang anaknya. So setelah dipersetujui, Mazlan dan Julia pun carilah ejen-ejen yang dipercayai untuk mencari orang gaji. And yes, mereka berjaya jumpa seseorang dari Indonesia yang bernama Risni. Alright, so mengikut profil kerja Risni ni, dikatakan maklum balas, kira feedback lah daripada orang-orang yang pernah ambil Risni sebagai orang gaji, semuanya bagus-bagus lah. Okay, semua kira kerja elok lah, pandai memasak lah, pandai kemah rumah lah, macam-macam lah. Namun satu je masalah dekat profil apa yang disedari oleh si Mazlan lah. Si Risni ni bila dia kerja dekat sebuah rumah ataupun sebuah keluarga, jangka masa dia teramat pendek. Walaupun kerja yang dilakukan bagus, tapi jangka masanya pendek. Korang mesti pelik, apa kena mengena jangka masa dia bekerja dengan profil kira dia kerja elok lah semua benda kan. Apa kena mengena, tak ada isu pun. Tapi bagi Mazlan, benda tu adalah paling penting. Sebab apa? Kalau kata kerja kau bagus, kenapa hanya waktu yang jangka masa yang pendek? Mestilah orang akan pegang kau lama. And pada waktu yang sama, Mazlan sedar yang harga untuk kira mendapatkan orang gaji tersebut, yang si Risni ni, murah berbanding pekerja-pekerja lain. So peliklah bagi si Mazlan. Yang lain semua okey lah, profil biasa-biasa lah, tapi Risni ni kira buat kerja elok everything all, tapi harga yang murah.
kira gaji bulanan murah. So mengikut apa yang dikatakan oleh ejen yang mana mencari semua pekerja-pekerja untuk dijadikan orang gaji, yang mana yang mengambil Rizni bekerja, dia akan tertiba tamatkan kontrak dan tak nak teruskan. So walaupun Mazlan pada waktu yang sama rasa tak sedap hati, tapi disebabkan review yang baik dan juga harga yang murah, kira harga gaji orang gaji tersebut murah berbanding orang-orang gaji yang lain. So Mazlan dan Julia pun setujulah untuk mengambil Rizni sebagai orang gaji di rumah Mazlan. And selepas beberapa hari kemudian, selepas dah selesai semua kerja-kerja register lah, semua benda lah, dokumen lah, apa benda, pasport lah, semua benda tu, akhirnya tibalah hari di mana Mazlan akan menjemput Rizni dari agensi tersebut. And lepas tu Mazlan dan juga Julia pun berkenalan lah dengan Rizni dan beritahulah apa yang Rizni kena buat. Namun pada waktu yang sama, Mazlan ni still berasa pelik disebabkan profil Rizni ni terlalu cemerlang dan yang mana pernah ambil Rizni bekerja tak sampai setahun. So macam tak kena lah. So Mazlan pun teruskanlah dengan mengambil Rizni untuk menjadi orang gaji di rumahnya. Sesampainya di rumah, Mazlan dan Julia pun memperkenalkan Rizni ni kepada dua orang anaknya sambil menunjuklah kawasan perumahan semua. Okey, tunjuk mana bilik Rizni lah, tempat makan, tandas, semualah dia tunjuk. Okey, dan apa yang kena buat, apa benda yang nak kena masak, dan mana nak dapat barang-barang masakan, semua ditunjukkan kepada Rizni. So Julia pun cakap lah, okey, lepas dah selesai, dah tunjuk rumah semua, everything all. So si Julia ni pun cakap, okey lah, boleh lah start kerja esok. Hari ni just dia boleh simpan barang-barang dia, dia nak unpack ke benda, dia boleh rehat untuk hari ni dan besok dia akan mula kerjanya. So lepas Rizni dah settle semua, simpan barang-barang dia, semua benda, dan tiba-tiba si Rizni terus start buat kerja. Dah start start kemas rumah, and then dah start prep apa benda untuk masak makan malam, everything all. So si Julia ni pun terkejut lah. Dan Julia pun cakap, lah kan dah cakap tadi boleh start esok, kenapa buat? Lalu si Rizni pun jawab, oh enggak apa-apa kan, memang dah tugas bok, kita kerja ikhlas, kata si Rizni. Macam tu, alright. So Julia pun macam, wah bagus banget ni. Alright, so Julia pun panggil lah si Mazlan. Bang, datang. Baguslah orang gaji kita tu, kan. Suruh dia rehat dulu kan, esok baru start. Dia terus start kerja. Bagus kan? So namun Mazlan cakap, nanti dulu, baru je start, mana boleh terus komen kata bagus. Kita kena tengok dulu, hari akan datang, tengok macam mana prestasi dia. Baru betul kalau kita nak cakap dia bagus ke apa ke, dan kita bolehlah naikkan gaji dia ke, kan, bagi hadiah ke, bagi bonus ke, kan, macam tu lah. So Julia pun setujulah dengan pendapat si Mazlan ni. So selang beberapa minggu kemudian, Julia dan juga Mazlan kagum dengan Rizni. Semua tugas dilakukannya dengan baik. Adalah beberapa teguran sebab ialah kita manusia kan, tak lari daripada buat silap. Tapi itu bagi Mazlan dan Julia hanyalah perkara-perkara kecil. Malah Syam dan juga Ridwan pun selesa dengan kehadiran Rizni. Seolah-olah macam opah diorang lah gitu kan. Macam nenek diorang dulu kan, cara si Rizni jaga diorang, bagi diorang makan kan, sambil tu bermain dengan diorang. Macam itulah jagaan rapi yang diberikan oleh Rizni. Tapi Mazlan selalu merungut bila jam 12 ke atas sentiasa kedengaran bunyi yang rancak seperti orang berjalan-jalan di tingkat bawah rumah. Okey, so nak bagi background sedikit, rumah Mazlan ni 2 tingkat. Alright, so macam biasalah, semua keluarga akan tidur kat atas, termasuklah Rizni sebab dia tak ada bilik kat bawah, dia ada bilik kat atas saja. And Mazlan perasan tiap-tiap kali bila lepas jam 12 macam tu, dia akan dengar seperti ada orang berjalan dekat bawah ataupun dengar macam ada pinggan mangkuk bergerak macam tu. So apa yang Mazlan fikirkan adalah kemungkinan yang si Rizni ni tengah buat kerja. Tapi pada waktu yang sama, Mazlan pun pelik. Si orang gaji aku ni agak-agak lah 12 lebih pun still buat kerja lagi ke? Kan dah bagi tahu time sampai pukul berapa nak kena kerja semua. So si Mazlan ni adalah tanya dekat Rizni ni beberapa kali, sama ada Rizni ada bangun and then sambil tu buat kerja ke, berjalan ke apa dekat tingkat bawah. Namun si Rizni kata tak ada, dia tak ada turun bawah pun, dia ada dalam bilik dia.
Lalu Mazlan pun pelik lah, mana datang bunyi tu. So Mazlan pun tanyalah isterinya, dan isterinya sedar memang kedengaran seperti ada orang berjalan-jalan di tingkat bawah. Tapi keduanya abaikan, fikir kot ni bunyi rumah ke, bunyi pipe ke, bunyi dinding ke apalah. Diorang fikir macam tu lah, fikir baik senang cerita, alright. Sampailah satu malam ni di mana anak mereka Ridwan dan Syam terdengar seolah-olah ada suara orang yang menangis. So lalu Syam fikir kot ibu ataupun bibi diorang yang sedang menangis. Lalu Syam dan Ridwan pun keluarlah daripada bilik diorang nak cek kot bibi menangis ke apa ke. So mereka pun berjalan dengan perlahan-lahan ke bilik bibi diorang, and sangkakan bibi tengah menangis. Namun bila masuk ke bilik bibi mereka, mereka tengok bibi mereka ada dalam bilik. Namun apabila mereka masuk ke bilik Risni, mereka tengok Risni berada di dalam bilik sedang tidur. So mereka dua pelik lah kan. And then si Ridwan ni tanya, abang, bibi tidur je dekat situ, siapa yang menangis? Mama ke? Tanya Ridwan kepada si Syam. Lalu Syam pun cakap, ini dari bawah ni dik kan, jom tengok kot mama ada kat bawah ke apa. Lalu disebabkan keadaan rumah time tu dah gelap and malam, so Ridwan pun cakap, tak nak lah bang, gelap lah, takut ada benda-benda tak menarik dekat bawah ke apa ke kan. So Syam pun cakap lah, alah jom lah, kata nak jadi Ultraman apanya takut dengan gelap. Lalu Ridwan pun ikutlah cakap abangnya. So mereka pun turunlah dengan perlahan-lahan and nak tengok siapa yang ada dekat bawah. Setapak demi setapak mereka turun tangga, tak nak kejutkan sesiapa. So Syam berada di depan dan Ridwan di belakang lah. Alright, and apabila mereka sampai di bawah, dalam kegelapan mereka nampak seperti ada kelibat yang sedang berdiri di bahagian penjuru rumah dan kedengaran seperti menangis. And Ridwan time tu dah menggelabah. Dia siap cakap, bang, kita patah balik bang, tu hantu bang, hantu. So Syam pun cakap, mana ada hantu kau, and plus mana kau tahu tu hantu? Kau main cakap ke mulut kau? Aku cilikan mulut kau baru kau tahu. Dan tengah si Syam dan Ridwan ni mengintai dari tangga, tiba-tiba tangisan tersebut berhenti. And diorang berdua berasa pelik. And time tu lah kan, disebabkan waktu malam tak ada bunyi apa-apa, kedengaran seperti jantung memasing kuat, ibarat diorang dah boleh mendengar bunyi jantung masing-masing. Macam tu sunyi dia. And kemudian apa yang dilihat ataupun apa yang diintai oleh si Syam dan juga Ridwan, kelihatan makhluk yang menangis di penjuru tersebut seolah-olah memusing kepala dia sambil bertanya, nak buat apa sorok kat situ? Marilah sini. Hihihihi. Seeloknya makhluk tersebut memandang Syam dan juga Ridwan. Apa lagi, diorang dua terus menjerit lah naik atas kan, hantu, hantu, dan masuk lari ke dalam bilik mereka. Mazlan dan Julia pun keluar dari bilik mereka. Terkejut lah, tertiba anak-anak diorang menjerit and terus bergegas ke bilik anak-anak mereka. So setibanya Mazlan dan juga Julia ke dalam bilik anak mereka, kelihatan Syam dan juga Ridwan tengah sorok di bawah selimut memasing kerana ketakutan. Dengan Ridwan yang menangis teresak-esak, Julia pun tanya, kenapa ni? Apa yang dah terjadi? Dan jawapan yang mereka berikan adalah sama, iaitu mereka nampak hantu di tingkat bawah. Mazlan pun pelik lah, hantu apa benda budak-budak ni? So Mazlan dengan tak puas hatinya pun turunlah ke tingkat bawah nak tengok apa ada dekat bawah. Namun apabila Mazlan sampai dekat bawah, switch on lampu semua benda, tak kelihatan apa-apa. So Mazlan buatlah round check dekat tingkat bawah, kok nak cari kok ada penyamun masuk ke apa. Namun tak jumpa pun sesiapa dekat bawah. And masa ni Mazlan dah rasa pelik dah. Sebab apa? Dalam fikiran Mazlan, sebelum ni dia terdengar bunyi-bunyian dekat tingkat bawah, isteri dia pun terdengar bunyi-bunyian dekat tingkat bawah. Tapi kali ni pengalaman yang berbeza untuk anak si Mazlan dan juga Julia. Apabila Syam dan juga Ridwan sekarang cakap yang mereka ternampak sesuatu dekat tingkat bawah. So selepas dah selesai cari semua benda kat bawah tu, Mazlan pun naik balik dan kelihatan Risni berada bersama dengan Syam dan Ridwan cuba menenangkan mereka. Dan kelihatan anak-anak mereka pun nampak selesa lah dengan Risni. Risni pun bagi tahu Mazlan dan juga Julia untuk sambung masuk tidur dan dia akan temankan anak-anak mereka tu. So Julia pun tanyalah anak-anak mereka, okey ke Risni teman Syam dengan Ridwan?
Okey, tapi Syam pun bagi tahu mama dengan papa pergilah tidur dulu, tak apa, bibi dengan kita lah. So tak apa, insya-Allah tak ada apa-apa lah. So Mazlan dan Julia pun masuklah ke bilik mereka. Namun sebelum tidur, Mazlan tanya si Julia, "Awak sedar tak keadaan rumah makin pelik selepas ketibaan Risni?" And Julia pun balas, "Awak cakap apa ni? Kan sejak Risni datang, semua tugas kita dipermudahkan." Mazlan pun cakap, "Ya, walaupun dah mudah tapi macam-macam benda pelik lah berlaku. Kan? Sekarang anak-anak kita lah. Esok lusa entah apa pula akan terjadi." Dan Julia pun naik angin lah dengan apa si Mazlan cakap. Kan? Si Julia pun cakap, "You cakap apa ni? Kan? Macam-macam benda lah you fikir. Risni dah ada sekarang. Kita dah senang. Kita biar je lah Risni buat kerja dia. Abang ingat apa? Risni bawa hantu." Mentaliti kampung betul lah, kata Julia. Mazlan time ni dah rasa panas lah kan. Dia rasa macam nak sepak si Julia ni. Tapi si Mazlan ni hanya bersabar dengan mulut si isteri dia. Yalah, dia malas nak gaduh, dah lewat malam semua benda. So Mazlan dan juga isteri dia pun nak sambung tidur lah. Tapi pada waktu yang sama, si Mazlan cakap, "Kau belum kena, kau tak tahulah. Kau dah kena nanti baru kau tahu. Seram dia lain macam. Time tu baru kau nak lari ke aku." Fikir lah sendiri kan. So Mazlan dan Julia pun sambunglah tidur. Keesokan harinya, Syam pun pergi ke sekolah macam biasa. Tapi adiknya Ridwan stay dekat rumah disebabkan demam. Yalah, malam sebelum tu dah nampak hantu kan. So member pun demam kan. Lalu disebabkan Ridwan tak beberapa sihat, Mazlan pun decide untuk ambil cuti separuh hari dan pulang bawa si Ridwan ni pergilah ke klinik untuk check kok ada apa-apa serius ke apa kan. And sambil tu dia pun jemputlah Syam pulang daripada sekolah. So selepas dah selesai semua benda tu, pada petang itu Risni pun tengah siapkan makan malam. And kebetulan salah satu lampu di dapurnya meletup. Tak usah-usah, meletup kan. Lalu Mazlan pun carilah lampu spare untuk ganti. So sambil nak ganti lampu tu, Mazlan ternampak seperti ada sesuatu yang memandangnya dari dalam bilik storeroom. So pada awalnya Mazlan sangkakan itu kemungkinan Syam ataupun dengan Ridwan yang tengah main sorok-sorok kat dalam tu. So Mazlan pun panggil lah, "Syam, tolong ambil penyapu dalam storeroom tu. Alang-alang dah ada kat dalam tu kan." Namun tak ada respon yang diberikan oleh anak-anak si Mazlan ni. So Mazlan pun panggil lah lagi sekali. Still sama, tak ada sahutan daripada Syam mahupun Ridwan. Lalu Mazlan pun naiklah suara kan. Yalah, dah berapa banyak kali panggil, buat tak reti ya. Memang panas hati kan. Dan tiba-tiba Syam dan Ridwan pun larilah ke arah dapur tanya, "Ya ayah, kita orang kat luar, kenapa?" And time tu lah Mazlan dah pucat muka. Sebab apa yang disangkakan yang Syam ataupun Ridwan yang berada di dalam bilik store tersebut, namun bukan mereka yang ada kat dalam tu. Dah habis tu siapa yang ada kat dalam storeroom tu? Time tu Mazlan pun dah rasa tak sedap hatilah. Okey, Mazlan pun turun daripada tangga tu. Dan tangga, bila kau pasang lampu semua, kau kena panjat tangga tu kan. Turun daripada tangga tu, and then dia pandang ke arah storeroom tu dalam keadaan pelik. Si Mazlan ni pun terfikir-fikir, siapa yang ada kat dalam storeroom? And si Mazlan ni pun tanyalah si Syam dan Ridwan, korang tak masuk dalam storeroom ke? Dan Syam pun cakap, "Apa ayah ni, kan kita orang tak dibenarkan masuk ke dalam tu. Mama larang kita orang masuk dalam tu, takut apa-apa terjadi ke apa ke. Dah satu hal lah." Dan baru Mazlan teringat, betul juga. Selalunya budak-budak ni kalau bermain jarang masuk storeroom. Dan itu siapa yang ke dalam storeroom? Dan Mazlan pun tanyalah kat Risni, "Risni, ada sesiapa ke dalam storeroom? You dekat storeroom ke apa?" Risni pun cakap, "Enggak pak, saya dekat sini sedang masak. Enggak bisa masuk dalam storeroom." Aku main tembak je bahasa Indon aku. Redor je man. Alright, terima je. Okay. Dan Mazlan pun dah jam. Dari tu siapa aku nampak tadi? Mazlan pun just abaikan. Kemungkinan dia fikir mainan mata kot. So dia abaikan benda tu. So si Mazlan ni pun simpan semua barang-barang dalam storeroom. And dia pun nak tutup pintu lah. Seeloknya si Mazlan ni nak tutup pintu, tiba-tiba Mazlan terasa seolah-olah ada sesuatu yang pegang tangan dia. Si Mazlan pun tariklah, terkejut dia. Kan Mazlan dah tahan-tahan, dipanggil si Syam dengan si Ridwan ni datang teman dia. Teman mat, walaupun dah bapak dah besar, badan besar semua benda, tapi still cuak juga kan. So si Mazlan pun buka lah lampu bilik storeroom tu untuk cek ada sesiapa tak dalam storeroom tu. Namun tidak kelihatan satu kelibat pun dalam storeroom tu. And then plus bila dipikirkan balik, storeroom tu kalau si Mazlan nak masuk kat dalam pun
tak muat, dia kena kira macam selit masuk macam tu tau. And kalau katakan budak-budak tu pun masuk pun sama juga, sebab tempat storeroom tu terlalu sempit untuk orang bermain kat dalam tu. And time tu lah Mazlan dah rasa lain macam. Dia fikir ini mesti ada sesuatu yang ada di dalam rumah mereka. Dan kebetulan pada malam itu Julia terpaksa balik lambat atas kerja yang diberikan. So si Mazlan dan juga anak-anak dia pun dah faham dengan isu tu. Alright, dah biasa dah. So Mazlan pun bagi tahu lah anak-anak dia untuk makan malam dahulu. And then lepas tu untuk get ready, buatlah segala kerja rumah, everything all. And then masuk tidur. So selepas dah selesai makan malam tu, Rizni pun kemaslah barang-barang dekat atas meja semua. And sambil tu Mazlan dan juga kedua anaknya pun naiklah ke tingkat atas. So Mazlan pun tolonglah dengan kerja rumah, everything all lah. Yalah, sebab Mazlan ni pun sama juga, dia jarang ada dekat rumah. So bila ada peluang macam ni, so Mazlan akan temanlah anak-anak dia. Tak kisahlah buat kerja rumah ke, sembang-sembang ke apalah, untuk meluangkan lebih masa dengan anak-anak dia. Selepas dalam beberapa jam macam tu, dah pukul 9 macam tu, dan ayah dia pun cakap, okey, dah selesaikan semua benda. Make sure by pukul 9.30 macam tu, lampu tutup and korang berdua masuk tidur, okay? So, itulah pesan si Mazlan kepada kedua orang anaknya. So, Syam dengan Ridwan dah tahu dah, ini memang standard. Bila hari bersekolah ke apa, diorang akan set satu masa, iaitu 9.30, lampu kena off and diorang kena masuk tidur. And apabila masa dah 9.30, si Syam ni pun tutup lampu, everything all, and Ridwan pun masuklah tidur. So, Mazlan pun masuklah ke bilik dia untuk kira macam settle lah apa-apa kerja yang dia patut settle. Yelah, dah ambil separuh hari kan, dia kenalah check kot ada email yang penting ke apa. Dia ambil lah waktu yang terluang tu sebelum dia masuk tidur untuk settlekan apa-apa kerja yang dia rasa dia boleh settlekan pada waktu itu. So jam menunjukkan pukul 11.30 malam. And pada waktu itu Julia still tak balik lagi tau. And Mazlan still dengan laptop dia tengah settlekan beberapa kerja time tu. And then tiba-tiba kedengaran pintu dekat bawah buka. So Mazlan terfikir satu benda lah, oh okay, isteri aku dah balik. Alright Cun. So Mazlan pun keluar daripada bilik dia, turun ke tingkat bawah. And bila dia turun ke tingkat bawah, yes, dia nampak Julia tengah masuk dalam rumah. And daripada tangga tu, dia nampaklah Julia tengah masuk rumah. So si Mazlan ni pun tegurlah si isteri dia. Namun isterinya tak layan langsung suami dia. So Mazlan terfikir, adakah ini sebab penat bekerja, lalu aku pun dia tak nak layan. Kong hajar betul Mat. Macam itulah fikiran Mazlan kan. So Mazlan panggil lagi sekali isteri dia, tapi still bagi benda yang sama. Si Julia ni tak ada bagi apa-apa respon pun dekat si Mazlan. So si Mazlan ni pun pelik. Apa hal dengan isteri aku ni? Stres kerja sangat ke sampai aku pun dia tak nampak, tak layan? Sebab apa? Apa yang Mazlan nampak is that Julia hanya berjalan masuk and dia duduk dekat sofa dekat ruang tamu and just duduk pandang TV je. TV tak on pun. Dia just duduk macam tu. So si Mazlan ni pun pergilah dekat isteri dia sambil memicit bahu isteri dia. Yelah, kok penat ke apa, dia nak release lah stres sikit. Tengah-tengah urut, tiba-tiba si Mazlan ni terbau benda yang tak menarik. Dia terbau sesuatu yang teramat busuk pada waktu itu. And Mazlan pun dah pelik lah. Apa benda ni kan? Dan dia pun, takkan bini aku bau busuk macam ni kan? Tak mandi ke apa? Fikir Mazlan. And bila dia pandang isteri dia sekali lagi, dia sedar apa tau? Apa yang disangkakan isterinya, rupanya bukan isterinya. Sebab apa? Time awal-awal dia nampak, memang dia nampak isterinya si Julia. Tapi apabila dia tengah urut isteri dia, dan bila dia pandang bawah sekali lagi, dia nampak rambut yang bergebang putih tu. Lepas tu nampak seperti pakaian yang macam koyak-koyak macam tu lah, senang cerita, okay? Macam koyak-koyak dekat bahu ni semua. Macam lusuh lah, senang cerita, macam lusuh. And bila dia tarik jari dia daripada bahu wanita tersebut, dia perasan macam tangan dia macam berminyak macam tu tau. Alright, macam berlendir-lendir. And time tu lah Mazlan sedar yang itu bukan isterinya. And apabila Mazlan pandang lagi sekali ke bawah, dia nampak wanita tersebut sedang memandang si Mazlan dengan muka seperti psikopat. Psikopat tu apa? Macam orang gila. Bukan orang gila lah, orang yang kaki bunuh macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Okay, psikopat ni kan. Dengan muka tersenyum sambil memahati si Mazlan. And dia beritahu apa tau? Sedap awak picit bahu saya. Picitlah lagi.
Mazlan time tu dah menggelupuh. Segala ucapan entah apa yang diucapkannya pun dia pun dah tak tahu. Dia bergegas lari naik ke atas sambil memanggil Rizni. And time tu Rizni tak kelihatan dalam rumah. Dia tak tahu mana si Rizni ni dah pergi. And time tu Mazlan malas nak fikir apa kan. Dia tak tahu Rizni pergi mana. Dia malas nak fikir lah, hantar kau lah kau nak pergi mana sekalipun. Member dah cuak dah. Mazlan pun masuklah ke dalam bilik dia, kunci bilik. And time tu dia call si Julia. And dia tanya, Julia, you kat mana sekarang? Julia cakap dia dah baru on the way balik. Kenapa? And Mazlan pun menceritakan apa yang dah berlaku atas diri dia. And Julia cakap, you merepek apa ni? Tengah-tengah malam macam ni, sembang macam ni. I dah on the way balik. Tunggulah kejap lagi I sampai rumah. Mazlan cakap, you cepat sampai rumah. Once you sampai, you jangan masuk dulu. You horn kereta. Nanti I turun, I jumpa you dekat luar. Tapi best part takkan dia tinggal 2 orang anak dia weh. Tak manis mat. Tapi yelah, orang kata bila kau dalam keadaan panik, kau dah tak fikir apa dah. Alright. And selepas dalam beberapa minit macam tu, okay, mungkin dah setengah jam macam tu lah, okay, kedengaran bunyi horn kereta isteri dia. Si Mazlan ni pun bergegas turun bawah. Tapi Mazlan tak nampak makhluk tu berada dekat kawasan bawah rumah dah. Okay, so Mazlan pun keluar daripada rumah dia and pergi jumpa si isteri dia. And dia bagi tahulah sekali lagi apa yang dah berlaku, everything all. So Julia dan Mazlan pun masuk ke dalam rumah. And Julia cakap, kalau kata ada orang dalam rumah, so you tinggalkan 2 orang anak kita ke atas lah. You fikir apa ni? So Mazlan pun time tu baru teringat, alamak, anak-anak aku. So Mazlan pun bergegas lari ke atas. Julia time tu dah semak aku baru balik kerja, apa dah berlaku ni? Man, member jam lah kan. So, apabila Mazlan naik ke atas, bila dia buka pintu, dia nampak Rizni bersama dengan anak-anak dia tau. Tapi masalah dia, apa yang pelik is that anak-anak dia sedang tidur. Tapi Rizni tengah berdiri terpacak dekat situ and seolah-olah sedang membaca sesuatu yang Mazlan ni tak faham tau. Dia nak kata petikan ataupun bacaan ayat Al-Quran pun langsung tak sama macam tu tau. Dia seolah-olah macam jampi macam tu tau yang sedang dibacakan. And time tu si Mazlan pun buka lampu. And apabila dia buka lampu, alangkah terkejutnya dia. Apa yang disangkakan yang dia nampak Rizni berada dalam bilik tu, apabila dia buka lampu, rupanya tak ada siapa pun dekat situ. Dia ingat ada orang, tapi sebenarnya tak ada. Hanya ada si Syam dan juga Ridwan yang tengah tidur dekat situ. And time tu apabila benda tu dah terjadi, Julia pun time tu dekat belakang si Mazlan. Julia pun tanyalah, apa yang dah berlaku? Kenapa you macam ni kan? Bermacam-macam soalan lah si Julia ni tanya. Mazlan time tu dah buntu, dah tak boleh nak cakap apa. So Mazlan pun jam. Apa sebenarnya yang dah berlaku? Kan, dengan pengalaman yang dia kena and then dengan apa yang dia nampak dalam bilik kedua orang anak dia. Walaupun si Mazlan cubalah beberapa kali untuk terangkan apa yang dia dah nampak, namun isterinya still tak boleh nak percaya dengan apa diperkatakan oleh si Mazlan. So Mazlan time tu dah buntu lah. Yelah, isteri tak percaya, dia seorang je yang nampak. Tapi persoalan dia dekat sini is that, di manakah Rizni pada waktu ini? Tak ada siapa yang tahu mana Rizni. So Julia pun tanyalah soalan cepuk emas tu pada Mazlan. You ni mengelabah kat sini sana, I nak tanya, orang gaji kita mana? And time tu baru Mazlan macam dia snap lah. Dia baru teringat kan. Dia kata, I rasa I nampak Rizni dalam bilik ni. Dan Julia cakap, you ada nampak ke Rizni dalam bilik ni sekarang? Dah lah, bilik ni tak adalah besar mana. And you kata Rizni ada kat dalam. Kita 2 je ada kat dalam ni. So time tu lah Mazlan pergi ke bilik si Rizni untuk cari Rizni. Tapi tak kelihatan Rizni ada pun dekat situ. Tiada siapa-siapa dekat situ. So Mazlan pun bagi tahu si Julia, lepas diorang dah makan malam, Mazlan dan juga kedua orang anaknya naik ke atas and Mazlan temanlah kedua orang anaknya. And dia sangkakan Rizni tengah kemas-kemas dekat bawah. And then lepas tu kemungkinan time dia berada di dalam bilik, dia fikir kok Rizni dah masuk dalam bilik ke apa ke lah. Tapi tak ada. Rizni tak ada langsung dalam bilik dia. So ia menjadi satu tanda tanya buat si Mazlan ni. Kemanakah orang gaji dia pergi? So in the end, si Julia dan juga si Mazlan ni carilah satu rumah untuk cari orang gaji dia ni. Tapi tak kelihatan dan tak terjumpa langsung ke mana Rizni dah pergi.
So setelah puas mencari satu rumah untuk si Rizni ni, namun tak kelihatan, so si Julia dan juga si Mazlan ni decide, okay, kita jangan buat apa-apa dah, kita just masuk dalam bilik, jangan pergi mana-mana, tidur, esok hari pergi jumpa agensi and tanya apa sebenarnya isu dengan orang gaji ni. Yelah, walaupun profil dia kata, oh baguslah apa benda semua, tapi ni tiba-tiba orang gaji dia hilang. So dia orang nak dapat lebih kepastian dengan apa yang dah berlaku semua. So dia orang pun decide untuk habiskan malam dia orang kat situ and tidur, and pada keesokan harinya si Mazlan dan juga si Julia ni lepas dah hantar anak-anak mereka pergi sekolah, dia orang pun pergilah ke agensi tersebut. Namun apabila si Mazlan tanya di mana lelaki yang mana bagi profil orang gaji tersebut dekat diorang, dikatakan lelaki tersebut dah berhenti kerja. So orang yang ganti pekerja yang sebelum ni, tanyalah yang pekerja sebelum ni bagi profil siapa dekat si Mazlan dengan si Julia. So Mazlan pun cakap bagi sekian, dokumen ni, bagilah segala-gala dokumen, pasport lah, semua benda lah. And time tu kelihatan raut wajah orang yang kerja dekat agensi tu berubah. Sebab apa? Dikatakan profil si Rizni ni dah disimpan dan tak dibenarkan untuk bagi bekerja di mana-mana rumah orang. Sebab apa? Dikatakan ada beberapa bukan pelanggan, salah bunyi dia. Ada beberapa orang yang pernah ambil dia bekerja dulu selalu mengadu ada sesuatu yang sering berlaku di dalam rumah. And dikatakan si Rizni ni rupa-rupanya dia seorang yang mengamalkan ilmu sihir. Tapi ilmu sihir untuk apa? Tak tahu. Alright? And apa yang si Rizni ni selalu buat ialah dia akan pergi ke rumah tuan-tuan yang ambil dia bekerja, and dia akan tinggalkan sesuatu dalam rumah tu yang membuat rumah tu jadi huru hara. And lepas dah dapat beberapa komplain macam tu, diorang decide untuk jangan promote si profil si Rizni ni and just simpan dalam storage lah. Okay? Kira walaupun still bawah jagaan diorang, tapi diorang tak bagi si Rizni ni bekerja. So selepas si Mazlan dan juga Julia bagi tahu yang Rizni ni dah tak terjumpa, tak tahu pergi mana, and mengikut agensi tersebut, dia orang kata ini memang kelakuan dia. Dia akan menghilangkan diri daripada rumah tersebut. Dalam beberapa minggu dia akan munculkan diri dia balik, and dia kata dia akan bagilah beberapa alasan. And selalunya pekerja yang sebelum ni yang dah berhenti akan mengambil dia bekerja lagi tau. And ada yang syak, berkemungkinan besar yang pekerja sebelum ni ada kena mengena dengan si Rizni ni. Kira diorang ni macam partner lah, tapi tak tahulah sampai tahap mana lah diorang ni partner ke apa, and tak tahu apa motif sebenarnya. Sebab apa? Semua yang cakap memang Rizni ni buat kerja elok, alright, pandai jaga anak and everything all. And pada waktu yang sama, tak ada pula yang komplain kata adalah barang-barang daripada rumah diorang hilang ke apa. Tapi cuma satu, keluarga diorang seolah-olah semuanya lah yang pernah ambil Rizni bekerja dekat situ porak-peranda kan, bergaduh lah, berpecah belah lah, selalu jadi isu macam tu lah. And tak tahu macam mana profil si Rizni ni boleh datang ke keluarga si Mazlan. So selepas insiden tersebut, Mazlan pun buatlah laporan polis mengatakan yang agensi ni buat menipu lah apa semua benda tu. And yelah, adalah beberapa tindakan yang diambil, dan lepas tu kira settle lah segala benda yang kira Mazlan dah bayar ke apa, kira dah diberi balik macam tu lah, right? Namun keadaan rumah pada waktu itu still kira macam ada beberapa gangguan lagi. So Mazlan decide untuk panggil seorang ustaz untuk datang ke rumah tu untuk kira macam menghalau apa-apa benda lah yang ada dekat rumah tu. And apa yang mengejutkan ialah dekat beberapa tempat dalam rumah tu terletak beberapa benda yang pelik tau. Macam tangkal, macam sup bunyut merata-rata yang selalu balut, lepas tu ada macam-macam lah. Okey, dengan jarum lah, dengan apa semua benda standard lah, yang barang-barang yang diorang gunakan untuk sihir. So bermacam-macam benda lah jumpa dekat kawasan tersebut. And nasib baiklah insiden tersebut berlaku di peringkat awal. Alright, and dikatakan selalunya insiden tersebut akan berlarutan sampailah keluarga dalam rumah tersebut, macam aku cakap tadi lah, berpecah belah, bergaduh, and even sampai bercerai. Tak tahulah, mungkin motif orang yang buat benda ni adalah sekadar untuk memporak-perandakan rumah tangga orang. Okay, tak tahulah sampai ke level mana.
Tapi aku serahkan kepada korang semua yang sedang menonton H Shadows Channel, berkongsikan pendapat korang. Ada kan juga orang-orang yang buat benda-benda macam ni kan. Kalau ia pun boring sangat, buatlah aktiviti lain, carilah hobi lain kan, kutip stamp ke, kutip sungai batu sungai ke apa ke kan. Ini hobi entah apa-apa saya merepek nak porak-perandakan rumah tangga orang. Pelik mat. Tapi iyalah, kisah-kisah macam ni selalunya tak masuk akal kan. Benda yang orang selalu buat kadang-kadang kita sendiri tak faham kenapa diorang buat. Kan ada kadang-kadang diorang suka-suka je, just nak tengok orang seksa, orang merana. Itu bagi diorang adalah satu hobi diorang. Alright. So alhamdulillah lepas insiden tersebut, Julia pun dah tak macam time tu tak percaya dengan apa yang dah berlaku. Okay, and Julia pun macam biasalah minta maaf dengan suami dia lepas sebab tak percaya and everything all. Namun selepas insiden tersebut, Mazlan dengan Julia ni jadi macam trauma nak cari orang gaji dah. Tak tahu nak percaya ataupun tak percaya je lah. Sesiapa yang diorang bawa ke rumah tu adalah orang yang mereka tak kenal. Diorang boleh buat macam-macam. So end up diorang decide lepas diorang dah sedar, yalah dengan kerja diorang asyik fokus dengan kerja, dengan anak-anak terabai, rumah tak terurus. And lepas insiden tersebutlah diorang decide untuk lebih bertanggungjawab dalam hal ehwal rumah tangga diorang kan, dengan penjagaan anak, urus hal-hal rumah, semua benda tu. And alhamdulillah selepas insiden tersebut, dia ibarat macam beri kesedaran sikit lah untuk si Mazlan dan juga si Julia. Alright guys, so aku harap korang terhibur dengan kisah yang aku kongsikan pada malam ni. Kisah sihir, salah satu segmen yang aku perkenalkan dalam channel aku. Tapi seperti biasa, aku akan sentiasa mengingatkan korang kisah sihir yang diintroducekan ataupun diperkenalkan di channel aku. Tujuannya semata-mata hanyalah untuk memberi kesedaran dan juga amaran yang bahawasanya yang benda ni wujud. Yes, and ada juga sampai sekarang walaupun dah moden sekalipun, and dah ada bangunan PNB lah, bangunan TRX, semua benda tu, right, dah maju Malaysia ni, tapi still ada juga orang-orang yang masih menggunakan sihir untuk memperandakan kehidupan orang lain. So korang yang dekat luar sana, berjaga-jaga, berhati-hati, alright, sentiasalah baca doa, segala-gala doa perlindungan agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala-gala gangguan yang berkaitan dengan sihir lah. Tak semestinya sihir, segala-gala gangguan lah, tak kisahlah daripada binatang, manusia dan hantu sekalipun lah. Sebab ialah alam sana tu memang, kalau kita sebagai manusia, kalau kita tak prepare, kita pun jadi menggelabah tak satu hala. So aku harap kisah pada hari ni korang boleh ambil segala pengajaran yang aku kongsikan dengan korang. Alright, macam-macam benda lah, benda baik yang kalau kita nak fikirkan boleh kita ambil daripada kisah yang aku kongsikan pada hari ini. Alright, so seperti biasa, kalau korang suka dengan konten aku pada hari ini, korang boleh tekan butang like yang ada di bawah. And kepada viewers aku yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe di bawah, diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan, korang akan diberitahu terlebih awal. And sekali lagi, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua viewers aku yang sedang menonton H Shadows Channel, and juga kepada korang yang telah support aku daripada time awal aku start channel aku sampai ke hari ini. Alhamdulillah, aku dah cecah 2000 subscribers, and insyaAllah tahun ni kalau boleh aku nak, yelah, target aku tak banyak lagi lah. Target aku paling max buat masa sekarang 5,000 subscribers, insyaAllah. Dengan support dan bantuan korang, and especially doa-doa korang supaya channel aku berjaya, insyaAllah aku tak terkejut kalau satu hari nanti aku boleh mencapai kejayaan 5,000 subscribers. Alright, again, ribuan terima kasih kepada korang semua atas sokongan yang korang berikan terhadap H Shadows Channel. Okay, so seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, sehingga kita berjumpa lagi di konten akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum. Bye-bye.